Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Isham AB Hamid di Kita Cuba. Saya ialah seorang salesman. Bukan salesman jual-jual barang yang lain. Saya ialah seorang sales advisor. Sales advisor untuk kereta Proton, dan bagi saya sebenarnya skop saya sangat meluas. Bukan saya setakat boleh jual Proton, semua kereta yang ada di dalam Malaysia pun saya boleh jual. Ferrari pun saya boleh jual. Tapi untuk Ferrari itu kita tak tahulah dia punya spek tu macam mana kan. Jadi apa yang saya cuba kongsikan dengan anda hari ini ialah berkenaan pinjaman kereta. Pinjaman kereta, loan kereta, benda yang sama. Jadi pinjaman kereta ni kebanyakan bila customer dia nak buat pinjaman kereta, dia akan bertanya kepada SA tu, adakah saya layak membeli kereta dengan gaji saya sekian-sekian. Contohnya gaji saya 2,000, layak ke? Gaji saya 5,000, layak ke? Gaji saya 10,000, layak ke? Jadi persoalan-persoalan ni banyak juga customer yang bertanya kepada saya. Macam mana kita nak tahu dokumen customer ni lepas ataupun tidak? Jadi tugas SA ni ataupun tugas saya sendiri ni ialah saya akan tengok dokumen tu dan saya akan kaji selidik apakah komitmen hutang yang ada, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, kad kredit, PTPTN, yang lain-lain macam tu lah. Lepas tu kita tengok juga dia ni kerja dekat area mana. Sebab kebanyakan orang ni, contohnya macam saya berada di Perak. Kalau customer daripada KL, jadi dia punya taraf kehidupan tu dia mempengaruhi. Contohnya macam dekat KL dengan Perak ni, dia punya taraf kehidupan ni sangat berbeza. Mungkin dekat Perak gaji 1,600 lepas, tapi dekat KL tak lepas. Jadi saya akan kongsikan dengan anda apakah itu DSR yang akan menentukan kelayakan anda seterusnya untuk memiliki kereta baru anda. Sebelum itu, anda boleh membantu saya dengan like, subscribe dan komen. Terima kasih. Jadi apa yang saya kongsi ini sebenarnya adalah sebagai rujukan anda supaya anda akan tahu sama ada anda tengok dokumen anda sendiri, anda pun boleh kira. Tapi kalau anda rasa was-was, anda boleh tanya dekat SA. Kalau SA pun berasa was-was, SA jangan risau. SA terus pergi ke bank. Submitlah dokumen tu. Kadang-kadang dekat bank A tak lepas, bank B lepas. Dekat bank A tak lepas, bank B tak lepas, bank C lepas. Jadi benda ni sangat subjektif. Tapi saya cerita tips ini supaya membantu anda. Itu saja. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada pinjaman kereta kita ni lepas ke ataupun tidak? Okey, jadi tanpa buang masa, kita kena tahu apa itu DSR. DSR ni ialah Debt Service Ratio. Kalau kita convertkan ke dalam bahasa Melayu, dia akan jadi nisbah khidmat hutang. Dia macam tu. Melayu dia NKH, tapi tak cantik lah kita selalu sebut DSR. Sebab DSR ni ialah bahasa yang digunakan di dalam term bank. Jadi bila bank nak buat checking, periksa dokumen kita, jadi DSR ni mempengaruhi sama ada pinjaman kereta kita ataupun pinjaman rumah kita lepas ke ataupun tidak. Tapi sekarang ni saya akan bercerita lebih kepada kereta lah, sebab saya pun jual kereta, saya bukan jual rumah. Jadi DSR ni, setiap bank DSR dia sangat berbeza. Ada yang DSR dia 40% lepas, ada bank yang 50% lepas, ada bank yang 60% lepas, ada bank yang 70% pun lepas. Jadi untuk DSR ni senang je. Bila DSR ni lagi rendah, bermaksudnya kelayakan anda untuk lepas pinjaman ni sangat tinggi. Sebab apa? Kalau contoh anda punya DSR 40%, anda ada balance lagi 60% ni untuk cover anda punya hutang. Contoh, kalau contoh DSR anda 70%, anda cuma ada 30% untuk anda cover anda punya hutang yang anda buat tu lah. Jadi untuk bank rasa anda ni selamat untuk membayar hutang anda, jadi bank mengeluarkan satu sistem DSR supaya anda boleh hidup. Masuk boleh hidup ni maksudnya dengan kehidupan anda sendiri hari-hari, dengan segala komitmen hutang anda boleh bayar untuk jangka masa tertentu. Contohnya kalau buat pinjaman kereta 9 tahun, dalam masa 9 tahun bank akan tengok anda mampu ke tak mampu bayar untuk kereta ni. Sebab tu adanya DSR. Dan DSR ni kalau semakin rendah, peluang anda untuk lepaskan pinjaman semakin
tinggi. Okey, tanpa buang masa, kita akan tengok apakah itu DSR, dan saya ada buat case study untuk anda semua faham bagaimana DSR ni boleh menentukan tahap kelulusan pinjaman anda. Untuk case study, saya akan buat 3 perbandingan, bermaksudnya ialah 3 orang, iaitu Abu Bakar Ella. Siapa yang kenal Abu Bakar Ella? Masa zaman saya mungkin kenal kot, zaman-zaman sekarang dah tak kenal lah. Budak-budak umur 20 lebih dah tak kenal. Tapi zaman yang umur 30 lebih ke atas tu confirm dia akan kenal Abu Bakar Ella yang rambut cantik dia macam ni. Okey. Tanpa buang masa, kita study. Okey, untuk Abu Bakar Ella, jadi gaji kasar yang anda boleh tengok dekat skrin sebelah ni, gaji kasar termasuk gaji pokok, termasuk allowance, termasuk kerja lebih masa, dan lain-lain allowance lah. Contohnya ada allowance telefon, allowance kenderaan, allowance macam-macam lagi allowance lah. Ini selalu syarikat dia bagi ataupun appreciate ataupun nak bagi extra kepada dia punya staff, macam tu. Jadi untuk kes ni, Abu gaji dia 5,000. Bakar gaji dia 2,000. Ella gaji dia 3,000. Untuk gaji bersih pula, bagaimana kita nak dapat gaji bersih ni? Gaji bersih ni bila gaji kasar ditolakkan dengan nombor 1 KWSP, nombor 2 SOSO ataupun pakai SO, nombor 3 cukai dan lain-lain. Banyak lagi lah. Contohnya ada tolak duit insurans ke, itu yang lain lah. Jadi saya cerita yang basic supaya anda semua faham bagaimana kita nak tahu gaji bersih kita. Jadi untuk kes Abu ni, gaji bersih dia 4,150 selepas tolak KWSP, SOSO, cukai dan lain-lain. Okey, untuk gaji Bakar pula 1,700. Dan untuk gaji Ella bersih 2,550. Kalau anda perasan, saya ada tulis DSR max 70%, DSR max 40%, DSR max 40%. Kenapa saya buat macam ni? Bank dia akan tengok customer, dan DSR ni mempengaruhi sekiranya gaji customer ni dia lebih. Contoh lebih macam mana? Setiap gaji ni dia berbeza DSR dia. Okey, contohnya macam kes yang saya buat, DSR maksimum 70% disebabkan Abu bergaji lebih daripada 3,500. Kalau bawah daripada 3,500, DSR 40% saja. Ni bank punya pengiraan lah. Ni kita pun tak tahu lah, ni lebih kurang. Apa yang saya cerita ni ialah berdasarkan pengalaman, berdasarkan info daripada kawan-kawan bank saya dan daripada info online. Jadi benda tu saya dah combine dan saya buat satu kesimpulan yang sangat mudah supaya anda semua faham. Jadi untuk kes Abu Bakar Ella, kita akan tengok dia punya komitmen. Jadi komitmen ni ialah hutang kita. Maksudnya hutang kita ada pinjaman kereta, kita ada pinjaman peribadi, kita ada kad kredit, kita ada PTPTN, kita ada banyak hutang lah. Macam saya sendiri pun confirm ada kereta, confirm ada peribadi, kad kredit, PTPTN semua complete ada. Jadi kita campurkan semua komitmen kita tadi tu. Komitmen Abu Bakar Ella tadi tu kita campur. Masing-masing kita nak tengok berapa. Jadi untuk kes Abu, RM3,100 komitmen dia, yang mana dia ada pinjaman kereta. Pinjaman kereta ni yang dia nak buat ni. Jadi dia nak buat ni, kita terus kena masuk sekali. Itu ialah komitmen dia. Okey, pinjaman peribadi 500, dia ada kad kredit lagi 300, dia ada pinjaman perumahan lagi 1,500. Jadi total dia ialah 3,100 komitmen hutang. Nampak yang saya highlight warna biru tu ialah komitmen hutang yang bakal diambil oleh Abu. Jadi kalau untuk Bakar pula, jadi Bakar ni pinjaman kereta dia yang bakal dia nak ambil ialah RM400. Pinjaman peribadi ada RM100, PTPTN RM150. Yalah, baru habis diploma, kan, baru kerja 6-7 bulan macam tu. Jadi untuk Ella pula, pinjaman kereta yang bakal diambil ialah RM500. Pinjaman peribadi dia RM200 dan PTPTN dia RM250. Bermaksud total dia punya komitmen ialah RM950. Okey, jom kita tengok lagi apa benda yang ada kat sini. Jadi, formula DSR ni sangat mudah. Sebab apa? Sebab mudah? Sebab anda pun boleh kira dekat diri sendiri. Dekat rumah ambil handphone ke kalkulator ke, tekan buat dapat. Jadi, jumlah komitmen bulanan termasuk dengan bakal pinjaman yang baru, bahagi dengan gaji bersih, dan anda darab dengan 100. Ingat jumlah komitmen bulanan termasuk bakal pinjaman, bahagi gaji bersih, darab dengan 100. Anda akan dapat jawapan dia sama ada anda layak ataupun tidak. Okey, jadi sekarang ni anda pun boleh tengok
komitmen yang ada daripada Abu Bakar Ella dan gaji bersih Abu Bakar Ella. Jadi komitmen yang ada tu kita kena bahagikan dengan gaji bersih. Komitmen, saya ulang lagi sekali, komitmen termasuk dengan bakal pinjaman kita. Maksudnya future loan kita ni. Jadi kita kena ambil, kita kena campurkan dengan kita punya komitmen asal dan bahagi kepada gaji bersih. Jadi anda boleh tengok dekat sini yang saya dah buat supaya anda lebih faham. Jadi 3,100 untuk Abu punya kes. Jadi 3,100 kita akan bagi kepada 4,150 dan kita darabkan kepada 100 dan kita akan dapat jawapan dia ialah 74.7%. Untuk kes bakar pula, 650 kita bagi 1,700 kali 100 dapat 38.2%, dan untuk Ella 950 bahagi 2,550 kali 100 dapat jawapan 37.3%. Anda boleh tengok dekat sini yang kes tadi Abu gagal, gaji dia 5,000 tu, besar tu. Tapi untuk bakar dan Ella DSR sangat-sangat mencukupi. Sebab apa? Tak melebihi tahap 40% tu tadi. Tapi sebenarnya benda ni ialah tips lah. Kadang-kadang bank ni lebih pun DSR lepas, tak tahulah nak cakap. Tapi sebenarnya bergantung kepada bank. Ada bank yang boleh lepaskan kalau terlebih, ada bank yang tak lepaskan. Itu semua bergantung kepada bank lah sebenarnya. Jadi tahniah kepada Bakar, tahniah kepada Ella kerana loan anda lepas. Tepuk sikit. Sekiranya DSR anda sangat mencukupi dan tidak melebihi 40%, tapi sayang, kalau sikris anda out, maka out lah pinjaman anda. So, bayar loan tu mesti kena cantik. Okey, jadi saya harap anda akan dapat faham apakah itu DSR. Bukan DSR ni menentukan segala-galanya, tak. Tapi DSR ni ialah tips kepada anda supaya anda boleh menjadikan tips ni sebagai anda punya rujukan. Baru anda boleh kira loan anda ni boleh lepas ke tak lepas kalau ambil kereta macam ni, kalau ambil lori ke, ambil bas ke. Baru kita tahu macam mana kelayakan kita. Kesimpulannya sangat senang. Anda jangan risau atau takut bila anda ada deal dengan SA. SA minta anda punya dokumen, SA minta anda punya komitmen juga, kan? Komitmen hutang anda, jadi anda kena share lah. Jangan malu, jangan segan. Sebab SA tu yang akan membantu anda untuk melepaskan pinjaman anda. Kalau tak lepas, SA tu akan bagi tahu. Tapi kalau ada SA tak bagi tahu, anda boleh apa tu terpulang pada anda lah. Okey, anda juga boleh kira anda punya DSR tu sendiri. Kalau rasa sebelum anda nak berunding, kan, nak negotiate dengan SA tu, anda boleh buat pengiraan sendiri dekat rumah. Anda kira sama ada anda ni layak ke tak layak untuk buat pinjaman kereta. Apa-apa pun, SA ni sebenarnya dia hanya bagi cadangan kepada anda lah. Mungkin dia cakap, okey tuan, puan, untuk bank A tak lepas, bank B tak lepas, tapi saya nak cuba bank C. Jadi masuk bank C, loan pun tak lepas. Macam mana? Jadi apa-apa pun sebenarnya bank juga yang menentukan lah. DSR tinggi ke rendah ke, semua bank yang akan tentukan. Tapi kalau contohlah dah masuk bank A tak lepas, bank B tak lepas, bank C lepas, dengan SA tu yang tolong anda tadi tu, anda janganlah bila dah lepas tu, boleh tak bagi extra discount? Boleh tak bagi extra free gift? Kalau tak boleh dapat, saya akan deal lah dengan SA lain. SA lain bagi lagi lebih. Apa benda ni? Sian lah sikit dekat SA tu. SA tu dah bantu anda, SA tu dah tolong anda, WhatsApp dokumen, deal dengan bank apa semua, tapi anda dah buat satu keputusan yang sangat menyakitkan hati SA yang tolong anda tadi. Bukan SA tu je, saya pun rasa sakit hati. Anda bantulah dia balik. Dia dah bantu anda bantu dia balik. Janganlah nak pergi ke SA lain, anda nak cari banyak diskaun ke apa. Percaya cakap saya, anda buat orang macam tu, buat benda yang tak baik kat orang, seterusnya akan ada benda yang tak baik untuk anda. Buat baik, datangnya baik, kan? Jadi semoga info ini bermanfaat untuk anda. Semoga anda akan tahu DSR tu apa. Semoga anda akan tahu bagaimana untuk kira DSR, itu yang sangat penting. Kita jumpa lagi di video akan datang bersama saya Isyam Maybe Hamid. Kita cuba lihat, dengar, kongsi. Assalamualaikum.